Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. So today kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam topik 10 iaitu nombor indeks. Okay, index number. And then dalam topik ini hanya ada dua benda sahaja yang penting, iaitu mengenali, mengetahui dan memahami cara untuk mengira indeks harga dan cara untuk mengira indeks gubahan. Okey, dia ada dua sahaja benda yang perlu kita tangkap pada hari ini. Kemudian apa yang penting dalam topik ini, topik nombor indeks atau indeks number ni adalah penggunaan formula seperti biasa. Matematik dengan formula tidak pernah lari. Okey, penggunaan formula dan pengiraan yang betul. So sekarang kita tengok formula apa yang digunakan dalam topik ini. Ada dua formula sahaja, iaitu formula berkenaan dengan indeks harga ataupun nombor indeks. Dan yang kedua, ini yang pertama, dan yang kedua adalah indeks gubahan. Hanya ada dua formula sahaja. Okey, apa perbezaan untuk kedua-dua formula ini? Ianya adalah benda yang sama, cuma berbezanya adalah dia punya simbol itu adalah dia punya kuantiti dan ini dia punya harga. Bermaksud ianya formula yang sama, cuma dia berdasarkan jenis soalan. Dan formula yang kedua pula, ia adalah gabungan kepada pengiraan berdasarkan soalan. Okey, apa pula sebenarnya teacher, apa perbezaan indeks indeks harga dengan indeks gubahan? Okey, contoh kalau teacher nak buat biskut. Okey, biskut Jacobs. Macam mana je biskut Jacobs. Okey, dalam tin lah, biskut yang dalam tin tu. Okey, dan untuk buat biskut ni, ini biskut Untuk buat biskut ni, teacher memerlukan beberapa bahan. Okey, ada gula, ada garam, tepung. Ni antara bahan yang digunakan lah. Oat. Okay, so bahan-bahan ini dipanggil sebagai indeks harga. Tapi bila bahan-bahan ini telah dicampur dan telah membentuk biskut dalam Jacob punya tins ni, dia dah menjadi indeks gubahan. Itulah sebenarnya. Dan dekat sini kalau perhatikan, dekat sini ada pemberat. Okay, pemberat ini adalah nilai di bawah ini. Okey, dan ianya selalunya dalam soalan selalunya dalam peratusan, bilangan, jisim, nisbah ataupun satu lagi dia boleh jadi dalam bentuk pecahan. Okey, ataupun darjah. Kita tengok bentuk soalan dia bagaimana. Sebelum kita pergi kepada bentuk soalan, okey, sekarang kita buat tafsiran dulu untuk nombor indeks. Kenapa awak perlu tahu benda ni? Sebab dalam soalan, dia akan ada ayat-ayat yang menentukan bagaimana awak nak tentukan nilai sesuatu nombor indeks tersebut. Okey, sekiranya nilai, okey, bukan sekiranya, untuk indeks nombor, okey, permulaannya memang 100. Okey, dia memang 100. Maksudnya dekat situ dia tidak akan ada perubahan. So, kalau kita tafsirkan 100 ni, kita kata dia tiada perubahan. Okey, dia tiada perubahan. Tapi jika nilai tersebut lebih daripada 100, okey, macam ini, dia melebihi 100, so ianya mempunyai peningkatan, okey, peningkatan sebanyak berapa? Okey, kita tengoklah peningkatan
peningkatan sebanyak berapa? 100 ni dia naik kepada berapa? 30%. Ataupun dalam soalan dia boleh kata, okey, dia boleh kata bahan tersebut naik harga sebanyak 30%. Jadi bila dia kata dia naik harga sebanyak 30%, so nilai harga tersebut akan jadi 130. Okey, tapi sekiranya nilai tersebut kurang daripada 100, ianya mengalami penurunan. Okey, mengalami penurunan sebanyak berapa? 100 tolaklah 85 akan dapat 15%. Okey, datang mana 15% ni? Dia datang daripada mana? Daripada 100 tolak 85. Okey, 30% datang mana? Datang daripada 130 tolak 100 sebab dia meningkat. Okey, sini dia ada peningkatan, sini dia mengalami penurunan. So, kalau soalan tersebut dia kata pasal penurunan, dia akan kata bahan tersebut akan turun harga sebanyak berapa peratus. So, awak kena tolaklah 100, so awak akan dapatlah dia punya nilai. Itu berkenaan dengan tafsiran. Okey, so sekarang kita akan tengok dia punya jenis soalan, bentuk soalan bagaimana. Contoh soalan yang pertama, soalan ini dia nak buat produk dia adalah sate ikan. Sate ikan tu sate ikan yang kecil-kecil tu. Okey, yang kalau Cici tak tahu kalau Kelantan dipanggil lokcing. Okey, yang mana dia boleh cicah dengan sos pedas merah ataupun sos manis merah. Okey, so bahan yang diperlukan dekat sini dia dah senaraikan tepung, garam dengan ikan. Dan dia bagi harga untuk 2 tahun 2015 dan 2016. Dan dia bagi indeks harga tahun 2016 berasaskan tahun 2015. So dekat sini kita boleh tulis dia sebagai indeks harga untuk 16 asas 15. Okey, itu adalah dia punya simbol indeks harga 2016 berasaskan 2015 dan itulah formula yang akan kita gunakan. Okey, kalau awak ingat tadi formula yang awal-awal, okey, indeks harga untuk 16/15. So dia punya formula akan menjadi macam mana? Dia akan menjadi P16 per P15 darab dengan 100. Okey, kenapa P? Sebab dia price. Okey, so sekarang kita akan kirakan satu persatu. Satu persatu apa? Dekat sini kalau perhatikan dia ada huruf X, Y, Z. So soalan ni nak suruh kita cari nilai untuk X, Y, Z lah. So kita akan buat satu persatu. Kita mulakan dengan X dahulu. Okey, bagaimana nak cari X? Benda ini satu je. Dia sebut keyword dia adalah indeks harga. So kita akan gunakan formula inilah. So masukkan saja indeks harga dekat situ, nilai dia X. Kita tak tahu. Okey, price untuk tahun 2016 adalah RM2.40. Kita bahagikan dengan harga 2015 RM2, kita darabkan dengan 100. Tekan calculator and kita akan terus dapat jawapan dia adalah 120. Okey, dapat nilai X settle. So kita akan cari nilai Y pula. Benda yang sama, formula yang sama. Okey, kita dah ada nilai indeks harga dia 100. Itu bukan RM1, 100. Tiba-tiba pula ada titik dekat situ. Okey, sama dengan P16 adalah Y per dengan P15 adalah 0.9 darabkan dengan 100. Okey, so kita akan dapat berapa? Akan dapat nilai Y adalah 100 darabkan dengan, okey, 100 kita naikkan 0.9 both side.
Oh no, tak payah susah sikit yang tu. Tak perlu pening-pening. Kita pindahkan 100 ke sebelah sini. So 100 bagi 100 dapat 1. 1 darabkan dengan apa yang cikgu kata ni, 100 ni. 100 ini teacher pindahkan ke sebelah sini, dia akan jadi bahagi 100 bagi 100 dapat 1. Kemudian 0.9 pindah ke sebelah sana. 1 darab 0.9 akan dapat 0.9. So, dapat Y. Settle Y. So, next kita cari untuk Z. Okay, nilai Z. Gunakan formula yang sama juga. Kita dah ada nilai indeks dia 80 sama dengan harga untuk 2016 RM4.80 bahagi dengan Z darabkan dengan 100. So, kira sahaja. Bagaimana nak kira? Kita pindahkan yang ini ke sebelah sini. Dia akan jadi bahagi. So, bila dia jadi bahagi, dia akan dapat 0.8. Z naik atas 0.8 Z sama dengan RM4.80. Okey, Z sama dengan RM4. Okey, RM4.80 bahagi dengan 80 sen. So, awak akan dapat, tekan saja kalkulator and you will get 6. Okey, so kita dapatlah nilai untuk X, Y, Z. Okey, nilai yang pertama, nilai X 120, nilai Y 0.9, nilai Z adalah 6. Okey, hanya tengok soalan dan tentukan penggunaan formula yang mana, sama ada indeks harga ataupun composite index, indeks gubahan. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan indeks gubahan. Okey, indeks gubahan sate ikan juga 2016 berasaskan 2015. Okey, kalau awak tengok dekat sini dia bagi bahan-bahan. Ini bahan-bahan yang kita akan gabungkan untuk membentuk sate ikan. Okey, daripada tepung, garam, ikan kita satukan, gaul. Prosesnya akan mengeluarkan produk iaitu sate ikan. So, dia dah bagi siap-siap dekat kita indeks harga untuk setiap bahan tersebut. 2016 berasaskan 2015 iaitu tepung 120, garam 100, ikan 80 dan nisbah. Okey, nisbah ini adalah pemberat. Ini dipanggil sebagai pemberat. Dia guna nisbah. Okey. Macam-macam soalan dia boleh guna macam-macam. Dia boleh guna peratusan, dia boleh guna darjah, dia boleh guna pecahan, ikut dia punya soalan lah. So, ini dia guna bagi kita nisbah, so kita just guna sahaja. So, bagaimana cara pengiraannya? First kali keluarkan formula. Apakah formula untuk indeks gubahan? Okey, beza dia ada tanda dekat atas tersebut. Okey, iaitu summation of indeks darab dengan pemberat bahagi dengan summation pemberat. Okey, itu adalah formula dia. Dan apa yang berlaku adalah awak hanya perlu masukkan sahaja. Jadi dekat sini kita dah ada siap-siap dia daripada asas. Okey, gubahan indeks 16 asas 15. Jadi summation dia mestilah indeks 16, 15 darab dengan pemberat bahagi dengan summation pemberat. Masukkan sahaja nilai untuk tahukan jawapan dia. 120 darabkan dengan nisbah 8 tambah 100 darabkan dengan nisbah 5 tambahkan dengan apa? Last kali adalah 80 darabkan dengan nisbah 7. Okey, tak selesai lagi kerana kita perlu bahagikan dengan total of nisbah. 8 tambah 5 tambah 7. Okey, tambah sahaja. Tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan 101. So, itu adalah jawapan untuk indeks gubahan bagi soalan ini. Tapi ingat, ini adalah cara, teacher tunjuk cara untuk mengira. Soalan dia tak akan jadi semudah inilah. Dia boleh hilangkan mana-mana tempat sahaja dalam, sama ada dalam table. Dia suruh cari salah satu. Ataupun dia dah bagi siap-siap dekat awak jawapan.
jawapan, dia suruh cari indeks. So, dia akan berpusing lah. Yang penting kena faham konsep. Seterusnya, seterusnya kita akan pergi kepada melihat kepada soalan yang melibatkan 3 tahun. Macam tadi 2 soalan yang lepas dia melibatkan 2 tahun sahaja, tapi bila ianya melibatkan perubahan harga 3 tahun, ada satu jenis tips lah untuk kita senang untuk kita kira lah kalau kiranya. So bagaimana? Kita tengok dulu dia punya ayat. Bahan A naik harga 20%, bahan A turun harga 15%, indeks harga bahan A, dia nak indeks harga bahan A 2020 berasaskan 2016. Kalau perhatikan dekat sini ada 3 tahun yang terlibat. Iaitu tahun 2016, 2018, 2020. Ini yang teacher mention tadi yang dia ada 3 tahun. So dekat sini dia tak bagi dalam bentuk table. Dia bagi dalam bentuk ayat. So awak kena tafsirkan sendiri ayat tersebut. Kita dah belajar tadi. Tafsirkan bagaimana bila dia kata dia naik harga. So awak kena buat 100 tambah berapa nilai yang dia naik. Kalau dia kata dia turun harga, so maksudnya 100 kena tolak dengan berapa yang dia turun harga. So dekat sini kita buatlah. So A, jadi kita tulis dalam bentuk yang termudah lah supaya kita tak pening baca ayat. So bila kita tafsirkan, bahagian A tu naik, kita tengok dia punya indeks harga dia, kita tulis macam ni. Indeks harga untuk tahun 2018 asas 2016. Dia naik 20%, jadi 100 tambah 20 akan dapat 120. Yang kedua yang hijau itu indeks harga untuk tahun 2020 asas 2018. So dekat sini dia turun sebanyak 15%. So 100 tolak 15 akan dapat 85. Dia nak suruh kita cari apa? Dia nak suruh kita cari indeks harga A 20 berasaskan 16. Yang dia nak, cikgu buat warna hitam. Yang dia nak adalah indeks harga untuk tahun 2020 asas 2016. Dekat sini teacher bagi satu petua love-hate relationship. Love-hate relationship. So bagaimana love-hate relationship tu? Kalau kita tengok contoh teacher bagi dekat sini ini adalah percintaan antara nilai A, B dan C. Dan dekat sini kita letaklah tahun. Contoh dekat sini dia 3 tahun kan. Tahun 16, tahun 18, tahun 20. Kalau perhatikan, kalau kita perhatikan nilai A tu adalah 120. Nilai B adalah 85. Dan nilai C kita tak tahu dan kita kena cari. So bagaimana cara mudah untuk kita ingat adalah kalau bercinta ada orang ketiga, dia akan jadi sangat complicated. Betul ke tidak? So dalam percintaan A dengan B, kalau ada orang yang ketiga, dia akan jadi 100% complicated. Tukar. Tak payah buat C lah, kita buat 100% complicated. C tu adalah 100%
complicated. C adalah complicated. Okey, A, B sama dengan 100C. Okey, maksudnya nilai tersebut kita darab dan iaitu kita bahagi. Love-hate relationship. Percintaan A-B akan jadi 100% complicated jika ada orang yang ketiga. Begitu. Okay, so macam kat sini. So, ini adalah love-hate relationship lah. Okay, daripada 16 kepada 18 dan yang ke-20 ni dekat bawah kat sini. C. Okay, So, bagaimana? Kita akan refer kepada table yang mana yang inilah senang. Okey, cikgu dah ubah. So, dekat sini kita nak cari indeks harga untuk 20, iaitu nilai C lah. So, C ni dekat bawah, sini ke sini, sini ke sini. Dan C back forward. 20 asas 16. Okey, kira sahaja. So, kita gunakan formula AB sama dengan 100C. Dia ada lagi satu formula berantai. Tapi teacher lebih suka guna formula ni sebab dia lagi senang untuk kita ingat. So, A. Berapa nilai A? Nilai A adalah 120. Okey, kita darabkan dengan nilai B 85. Sama dengan 100. C. Tak tahu, letaklah C. Okey. So, nak tahu nilai C 100 pindah sana. So, bila 100 pindah sana, dia bercerai dengan C, dia akan jadi apa? Okey, dia akan jadi tukar operasi. Daripada darab, tukar jadi bahagi. Okey, so tekan je lah kalkulator dan awak akan dapatlah dia punya jawapan. 120 darabkan dengan 85 bahagi dengan 100 dan kita akan dapat jawapannya 102. Ini adalah cara pengiraan untuk melibatkan harga 3 tahun. Dia tak kisah sama ada ianya indeks harga ataupun composite index, caranya tetap sama. Okey, kita tengok lagi satu contoh soalan lain. Diberi kos A naik 20%, B naik 15%, C kekal. Daripada tahun 2010 hingga 2013, hitung indeks gubahan tahun 2013 berasaskan tahun 2008. Okey, kat sini obviously sangat dia melibatkan 3 tahun. Okey, 3 tahun. Bila ada 3 tahun, so dia ada love-hate relationship of course. So dekat sini yang terlibatnya adalah tahun 2008. Okey, tahun 2010, tahun 2013. Okey, so soalan nak indeks gubahan tapi dia bagi dekat kita adalah indeks harga. So, kita kena kira indeks harga dahulu barulah kita boleh kira indeks gubahan sebab dia bagi pemberat. Okey, so dekat sini berdasarkan ayat, okey, dia kata kos A naik 20%. So, bila dia naik 20%, dia akan dapat 120. Naik 15%, 115. Kekal 100. So, dekat ini, yang biru nak isi mana? Isi dalam indeks harga 13 asas 10, 120 untuk A, 115 untuk B, 100 untuk C sebab dia kekal. Okey. Dan dia nak suruh kita cari indeks gubahan untuk 13 asas 8. So, cari dulu indeks harga untuk 13 asas 8. Okey, macam mana nak cari? Gunalah love-hate relationship. Okey. A, B, C. Okey. So, bagaimana? Okay, kita buat satu persatu lah untuk A dahulu. A daripada kita senaraikan tahun 2008, tahun 2010, tahun 2013. Okey. So, ada ke dia punya nilai? Adalah. So, 8,
10 asas 8 dekat sini adalah 125. 120 C tak tahu. So, kira sahaja guna A, B sama dengan 100. So, kita akan dapat. So, kita akan dapat. Kita guna formula AB sama dengan 100 C. Okey, so nilai A adalah 125 darabkan dengan 120. Terus bahagi. Kita teruskan terus buat bahagi. Dengan 100. Okey, so jawapannya akan keluar 150. Okey, next. Kita cari pula indeks harga untuk B. Benda yang sama. Tahun 2008, 2010, 2013. Love-hate relationship. 2008 adalah 110, 2010 115 dan 13 asas 18, 8 kita tak tahu. Gunakan formula AB sama dengan 100C. So, masukkan 110 darabkan dengan 115 bahagikan dengan 100. So, kita akan dapat 126.5. Okey. Next, kita cari untuk C pula. Okey. C, benda yang sama, love-hate relationship. Okey. 10 asas 8, 140. 13 asas 10, 100. C kita tak tahu. So, guna formula AB sama dengan 100C. So, 140 darabkan dengan 100 bahagikan dengan 100 dan kita akan dapat nilai dia 140. Bukan dia tak selesai lagi sebab soalan nak indeks gubahan, indeks gubahan, indeks gubahan. Indeks gubahan yang menggunakan formula summation of IW per summation of W. Okey, so kita masukkan dia nak indeks gubahan untuk tahun 2013 asas 2008. Okey, kita dah ada nilai. Masukkan je lah nilai. Nilai ni. Nilai yang kita kira tadi. Sini 150. 126.5. 140. Okey. So, dah ada dekat situ. Masukkanlah dalam formula. Okey. So, kita akan menggunakan I untuk 13/08. Kita akan darabkan dengan pemberat. Okey, pemberat ni kita refer sinilah. 150 darabkan dengan 72. Okey, tambah 126.5 darabkan dengan 180 tambah 140 kita darabkan dengan 108 perkan dengan hasil tambah pemberat 72 tambah 180 tambah 108. Okey, so kira dengan kalkulator sahaja dan kita akan dapat jawapan dia 135.25. Jadi inilah sebenarnya apa yang ada dalam topik nombor indeks. Okey, berpegang kepada dua formula, indeks harga dan indeks gubahan, dan dia ada lagi special case bila dia melibatkan 3 tahun, dan tips yang teacher bagi adalah gunakan cara love hate relationship.
Okey, dan dia boleh jadi semudah ini dan dia boleh jadi sesusah-susah soalan. Bila dia kata dia susah, maksudnya dia akan pusingkan soalan tersebut. Tapi kalau awak berpegang kepada konsep dan formula, awak tidak akan sesat. Okey, jadi setakat ini saja untuk topik ini. Silalah sentiasa review video-video yang teacher bekalkan semasa awak membuat latihan untuk lebih faham. Sekian, terima kasih.